Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-34 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan membaca sedikit sebanyak daripada buku Mahsyar. Mudah-mudahan menjadi peringatan untuk kita melakukan persediaan dan persiapan untuk hari-hari yang bakal tiba. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam Azaz, Ika Hina, kemudian sahabat-sahabat yang lain di ruangan TikTok. Ahlan di ruangan FB, Ummi Zaihadi, Bunga Lawang, kemudian Ummi Naimah, Zahra Alias, Yaya Lia, Kak Long, Zahlia Kamaruddin, Nazlin Hasanin, Zianab binti Husinab, Cahaya, Yaya Lia, Zahra Alias, Rohida Abdul Rahman, M. Nasir Harun, Zuraida Siddiq, Normah Daud, Fauzan Muhammad, Safia Sapian, Ija Rahman, Arina Umar, Zainun Hadi, Amida Rauda, kemudian Safia Sapian, ahlan Ana Sukaimi dan juga Aziza Izzah, serta ahlan Hani Birazin, Jamilah Zainal Abidin, Raminas Kitchen, Jamilah Zainal Abidin, Salbia Ali, Nurhayati Sulaiman, Mazna Abu Bakar, Rani Idris, Habibah Suib, Zaini Hashim, Ayu Muhammad, Mayasari, Rabiha Abdul Ghani, Rohimah, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-121. Namun sebelum kita teruskan seperti biasa, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita nak sambung pembacaan kita dalam buku Mahsyar. Buku Mahsyar yang mana kita telah tiba pada muka surat yang ke-121. Dan pada kali ini dibawakan tajuk Selimut Putih. Selimut Putih. Lalu kita telah belajar beberapa riwayat berkenaan tentang keadaan sewaktu sakaratul maut. Kita juga telah belajar berkenaan tentang bagaimana malaikat maut akan menyampaikan sama ada kita daripada kalangan orang-orang yang Allah redha mahupun murka. Kita juga telah belajar secara ringkas bagaimanakah keadaan selepas daripada kematian. Dan sebenarnya buku ini seperti mana yang kita telah ulang berkali-kali diambil daripada karangan buku Imam Muhasibi rahimahullahu ta'ala. Maka apabila telah tiba saat manusia itu diselimutkan, tubuh badan yang telah kaku, layu, tidak bernyawa, mula pada waktu itu dipakaikan dengan selimut putih,
iaitu kain kafan. Kata penulis pada muka surat yang ke-121, apabila mereka tahu bahawa engkau sudah tiada lagi di dunia ini, maka kedengaranlah teriakan dan rintihan mereka yang berada di sekeliling engkau. Maka bila pada waktu itu roh meninggalkan tubuh badan dan keluarga kita, ataupun pada waktu itu anak dan pasangan kita sedar je dah tak bernyawanya rupanya Umar ni, maka pada waktu itu kebiasaannya akan ada tangisan, kesedihan yang berlaku. Pada waktu itu menangis ketika mana melihat kematian di depan mata, sedih. Tapi kalau sedih masih okey lagi. Ada orang yang mungkin waktu hidup dia kejam, zalim, pada waktu itu menganiaya, waktu di hidup banyak menyakiti orang. Orang gembira kalau kematian dia. Mudah-mudahan kita tak tergolong di kalangan orang-orang seperti itu. Maka ketika mana meninggal dunia, maka ahli keluarga, maka orang yang berada di sekeliling pada waktu itu akan menangisi kematian kita. Kebiasaan je. Maka kata penulis, ketika itu engkau tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi, tidak mampu tersenyum dan tidak mampu untuk memujuk ahli keluarga ataupun mungkin anak-anak dan lain-lain. Maka inilah keadaan dia. Saya ketika mana ayah mertua meninggal pada tahun 2000, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada tahun 2021. Ketika mana dia meninggal, pada waktu tu saya tergamam. Sebab malam tadi sihat, malam tadi elok, dan pada waktu itu dia tak menunjukkan apa-apa. Lalu pada waktu tu bila meninggal dunia, isteri saya sedih pada waktu tu, ibu mertua sedih. Tapi saya tergamam. Pada waktu itu nampak proses sakaratul maut dia. Anak-anak pun nampak, anak-anak pun turun ketika mana dah hampir waktu subuh. Maka dia meninggal betul-betul sebelum subuh pada waktu tahajud. Anak-anak pun tergamam. Pada waktu itu tergamam. Sebab nampak pada waktu itu proses meninggal dunia depan mata dalam keadaan malam tadi baru bersama. Saya tergamam. Menangis juga setelah dah selesai. Waktu dekat balai polis ketika mana nak uruskan kematian, maka pada waktu itu baru menitis air mata. Tapi tergamam. Pada waktu itu tak sangka malam tadi baru bersama dan sebelum subuh sudah tiada. Namun kebiasaan orang pada waktu itu menangis, sedih dalam keadaan melihat bahawa badan ini sudah layu, badan ini sudah kaku dan tidak ada lagi roh padanya. Kata penulis, ahli keluarga, sanak saudara, rakan-rakan engkau, semuanya sedang menangisi pemergian engkau yang tidak akan kembali lagi. Betapa sedihnya hati engkau kerana terpaksa berpisah dengan mereka yang tersayang dan tidak mungkin akan bertemu mereka lagi di dunia ini buat selama-lamanya. Tak mungkin dah pada waktu itu mengalami seperti mana yang kita alami sekarang dalam tubuh badan, dalam bentuk jasad dan lain-lain. Dah tidak ada lagi pertemuan seperti ini di dunia. Kata penulis, maka itulah situasi ketika mana kematian berlaku. Masing-masing mula call, ayah dah tak ada, mak dah tak ada, cepat balik, jenazah nak diuruskan. Maka pada waktu itu ahli keluarga kita pun mula balik. Kata penulis, engkau bayangkan pula baju yang sedang dipakai maka dibuka. Pada waktu itu baju kita mula dibuka. Kena buka segera, takut nanti keras, tubuh badan susah untuk buka. Takut nanti tubuh badan mula mengembang dan susah untuk buka. Maka bila jenazah masih panas, pakaian kita akan mula ditukar. Pakaian kita akan mula dibuka. Lalu dibuka satu persatu dan digantikan dengan sehelai kain lepas untuk menutup seluruh tubuh badan serta muka. Maka ditutup. Muka kita pun akan ditutup. Sebab dah tak bernyawa dan pada waktu itu wajah pun telah berubah. Kata penulis buku, ditutupkan pula mata engkau serta mulut engkau
dalam hadis Nabi SAW menerangkan kenapa mata manusia terbuka, sebab manusia pada waktu itu melihat kepada roh yang sedang meninggalkan dia, dan ketika mana roh tadi meninggalkan tubuh badan dia, tak sempat dia nak tutup. Maka ada riwayat dan ada hadis yang menerangkan begitu. Maka ketika mana roh dia sedang keluar, mata ni tengok. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ketika mana roh sedang keluar, mata ni tengok. Lalu bila roh dah keluar, mata dah tak boleh nak tutup, maka terbukalah mata pada waktu itu. Ada dalam riwayat dalam kitab Syarhus Sudur Bihali Ahwalil Mauta wal Kubur oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala. Maka terbuka mata. Sebab itu bila ada jenazah, cepat-cepat kita tutupkan matanya. Maka dibuka pakaian satu persatu dan digantikan dengan kain lepas untuk menutup seluruh tubuh badan serta muka. Ditutupkan pula mata serta mulut supaya tidak terbuka. Kemudian diambil kain dan diikatkan pada sekeliling mayat tersebut supaya tidak terbuka mulut mayat yang tidak lagi boleh ditutup kerana sudah tidak bernyawa. Muka surat 122. Kemudian diletakkan objek yang berat di atas perut supaya tidak dimasuki angin. Maka ini pun penting. Bila meninggal dunia mayat, kalaulah pada waktu itu tak ada sesiapa lagi yang datang, maka pada waktu itu ambil benda dan letakkan di atas perut jenazah. Ambil pada waktu itu buku, ambil pada waktu itu sesuatu supaya perut jenazah tidak mengembung. Tutup mata jenazah, tutup mulut jenazah. Kalau dah tak boleh nak tutup seperti biasa, maka ambil sesuatu kain untuk ikat supaya tertutup mulut jenazah. Kemudian pada waktu itu letakkan sesuatu yang berat di atas perut jenazah. Kalaulah pada waktu itu kita rasa waktu kita makin dekat, suruh anak-anak menghadiri kursus jenazah supaya mereka tak terkejut, mereka pada waktu itu tak tergamam bila ada jenazah depan. Bila ada jenazah tak tergamam, dah tahu apa nak buat. Kadang-kala tak tahu nak buat apa, sebab sebelum ni bila buat kursus jenazah, maka tak ada siapa yang hadir. Kadang-kala kita yang hadir, kalau kita yang hadir bagus, tapi kadang-kala macam mana kita nak tutupkan mata sendiri, dah tak bernyawa. Pada waktu itu, macam mana nak tutup mulut, dah tak bernyawa. Macam mana pada waktu itu nak mandikan badan sendiri, dah tak bernyawa. Bagus kita yang dah berusia ni, kita join kursus jenazah. Tapi sebenarnya bagus untuk anak-anak yang pada waktu itu pergi juga ke kursus jenazah, cucu pergi ke kursus jenazah, supaya kalaulah kita meninggal dunia, mereka tahu nak uruskan kita. Tak payah serahkan pada orang lain. Anak-anak yang uruskan jenazah ibu bapa, atuk nenek. Kenapa orang lain nak basuh? Dulu waktu kecil, ayah dan mak yang basuhkan saya. Maka pada waktu itu saya yang nak basuhkan mak dan ayah. Kalaulah pada waktu itu ada ilmu, telah ada persediaan. Maka galakkan anak-anak untuk menghadiri kursus jenazah. Selalunya kursus jenazah tak lama pun. Yang asas lebih kurang separuh hari je. Lebih kurang separuh hari. Dan kadang-kadang ada yang dibuat secara online. Supaya ada ilmu yang paling asas pada waktu itu apa yang nak buat ketika mana mak dan ayah saya telah mula meninggal. Selalunya yang join kita. Tapi kalaulah kita dah jadi mayat, takkanlah kita nak mandikan tubuh badan kita sendiri? Boleh ke? Pada waktu itu roh yang basuh tubuh badan sendiri. Anak-anak yang pada waktu itu yang perlu menghadiri. Cucu yang pada waktu itu yang perlu untuk menghadiri. Mandikan sendiri. Itu adalah sunnahnya. Itu adalah yang terbaik. Kita mandikan sendiri. Uruskanlah ayah kita, ibu kita untuk kali terakhir. Bila lagi? Kalau bukan sewaktu kematian mereka. Tapi kadang-kadang ianya rasa berat kalaulah pada waktu itu tidak ada ilmu. Dan ini akan rasa mudah, seronok apabila pada waktu itu ilmu. Maka ilmu adalah persediaan. Maka kata penulis, muka surat 122. Kemudian bayangkan jika selama ini engkau tidak pernah menutup aurat dengan sempurna, tapi kini seluruh tubuh badan engkau ditutup secara sempurna oleh orang lain.
Dulu waktu hidup, kalaulah tak tutup aurat dengan sempurna, waktu mati tengok bagaimana sempurnanya aurat ditutup. Itu satu. Kalaulah antara muhasabah lain yang kita boleh dapat, dulu waktu kita hidup, kita berbangga dengan apa yang kita ada. Sekarang ni bila kita mati, semua ditanggalkan daripada kita. Jam tangan akan dibuka, cincin akan dibuka. Kalaulah ada mas-mas pada gigi dan sebagainya, akan dibuka. Dan pada waktu itu dibiarkan kosong. Pada waktu itu pakai kain kafan yang sebenarnya kadang-kala ada orang yang wakafkan untuk kita. Kain kafan yang mungkin pada waktu itu pihak masjid, pihak surau yang sediakan. Maka dekat waktu kita hidup, kadang-kala kita sombong dengan apa yang kita ada. Hakikatnya sebenarnya semuanya kita akan pergi tinggalkan kosong. Nak bagi salam. Nak bagi salam. Nak bagi salam sini, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Cantiknya dia bagi salam Bagi salam tau. Sebut Allah. Sebut Allah dulu. Nak bagi salam, sebut Allah. Okay. Sebut Allah. Sebut Allah. Sebut Allah. Allah. Sebut. Kan tadi dah belajar. Allah. Tak boleh. Tak boleh pun. Sebut Allah. 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 Atiyah, kita tengah sebut pasal mati ni. Nanti kalau Abi mati, Umi mati, Atiyah akan tolong tak? Atiyah tolong. Tolong insya-Allah. Atiyah kena belajar ilmu tau. Atiyah setiap petang duduk dengan Masya ni, takkan Atiyah tak belajar lagi? Okey. Dia datang rutin dia. Pada waktu tu bagi salam. Tapi tak dengar lagi. Lagi sebulan dua nanti boleh bercakap insya-Allah. Okey, tapi dia dah boleh sebut Allah dah. Allah. Atiyah sebut Allah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kata penulis pada perenggan seterusnya, sanak saudara, sahabat handai, juga jiran tetangga mula memenuhi rumah engkau. Mereka semua datang untuk menziarahi engkau buat kali yang terakhir. Kalaulah kita jenis orang yang suka menghadiri pengkebumian, maka orang akan datang. Orang akan datang. Kadang-kala yang meninggal, yang saya tengok pengalaman, adalah orang yang pada waktu itu biasa-biasa je. Nampak zahir dia macam biasa. Tapi bila dia meninggal, Masya Allah, penuh. Dekat masjid, dekat surau, sewaktu pemandian, penuh. Pada waktu itu dekat tanah perkuburan, penuh. Kadang-kala bila tengok kenapa ramai sangat ni? Arwah masa hidup baik, suka tolong, dengan tangan untuk tolong. Bila ada apa-apa dia bantu. Bila ada jenazah belah pihak keluarga kami, dia turun hantar sampai ke perkuburan. Maka Allah akan gerakkan hati orang lain untuk buat kepada kita pada waktu itu. Sebab itu Nabi SAW sebut, antara hak seorang Islam kepada seorang Islam yang lain, apabila dia sakit maka diziarahi, ayadatul marid. Apabila dia meninggal dunia, hantar jenazah dia sampai ke tanah perkuburan, ittiba'ul janaiz. Maka itu adalah hak dia sebagai seorang Islam, walaupun bukan keluarga, hantar jenazah dia sampai ke tanah perkuburan. Maka sebab itu kata penulis, akan ada daripada kalangan mereka yang menghadiahkan bacaan Al-Quran, Fatihah, ada juga yang membaca Yasin di sisi engkau. Ketika ini waktu kita dah mati, kita sangat-sangat perlukan bacaan-bacaan Al-Quran ini sebagai hadiah. Kita sangat perlu. Sebab nak beramal dah tak boleh. Nak melakukan amalan dah tak boleh. Maka kata penulis, engkau ingatlah sebagaimana engkau sangat memerlukan mereka yang masih hidup nanti untuk menghadiahkan amalan-amalan baik, bacaan-bacaan Al-Quran kepada engkau setelah engkau mati. Maka begitulah juga mereka yang telah mati sekarang ini. Jika ada sahaja kematian, luangkanlah masa untuk hadir bersama. Mudah-mudahan ketika kematian engkau akan dihadiri oleh ramai juga manusia. Lalu bila ada kematian, cuba untuk hadir. Bila ada orang sakit, cuba untuk ziarahi. Bila ada orang perlukan bantuan, cuba untuk kita ringankan bebanan. Maka insya-Allah bila kita mati, orang akan balas balik.
Allah akan gerakkan orang lain untuk membalas kebaikan yang kita buat. Tapi kalaulah waktu kita hidup, kita hanya sendiri-sendiri sahaja, maka begitulah keadaan kita sewaktu untuk kita meninggal dunia. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka di sini penulis pada waktu itu nak menyedarkan kita bahawa perlu waktu kita hidup, kita buat untuk orang yang telah mati, supaya nanti bila kita mati, orang lain akan ingat kepada kita. Lalu kalaulah kita melintasi tanah perkuburan, bagi salam, mendoakan untuk mereka, baca sepotong 2 ayat, niatkan pahala untuk mereka, insya-Allah bila kita mati, kita pun akan mendapat perkara yang sama. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi. Saya ingat lagi sewaktu usia saya 10 tahun, saya pernah belajar kat Melaka. Saya pernah belajar dekat Melaka dengan Al-Fadil Ustaz Nur Amali kat Melaka. 10 tahun waktu tu. Tapi saya belajar tak lama, 10 tahun. Maka waktu tu kerap nak balik je. Lalu belajar dalam kurang daripada setahun. Tapi ada salah seorang daripada ustaz yang ada dekat Melaka, Ustaz Mustafa, tak silap nama beliau, Ustaz Mustafa. Lalu dia suka pada waktu itu bawa saya pergi ke masjid-masjid dan sebagainya. Sebab saya waktu tu 10 tahun dah hafal Quran. Maka dia suka perkenalkan kepada masjid-masjid dan sebagainya. Suka bawa saya. Lalu ingat lagi ketika mana melintasi mana-mana tanah perkuburan, dia akan kata, Umar, baca Al-Quran, niatkan untuk orang yang dah mati. Nanti bila kita tak ada, mereka akan niatkan untuk kita. Ataupun sekurang-kurangnya yang kita mendoakan mereka, ucap salam buat mereka, mendoakan mereka. Bila kita buat kepada orang yang telah mati, insya-Allah bila kita mati, Allah akan gerakkan orang lain untuk sentiasa mendoakan kita. Kata penulis buku, kemudian tibalah waktu mandi. Muka surat 123. Kemudian engkau akan dimandikan. Sebab itu kalau bagus, kita pesan pada anak-anak, mereka yang mandikan kita. Pesan kepada ahli keluarga, mereka yang mandikan kita. Pesan supaya mereka bila dapat pesanan tadi, maka pada waktu ketika mana kita masih hidup, mereka ada usaha untuk hadir-hadir ke kursus jenazah, program mandikan jenazah, mengkafankan jenazah, solatkan jenazah. Ketika mana dekat tanah perkuburan, mereka yang masukkan kita ke dalam liang lahat dan sebagainya. Maka mudah-mudahan anak-anak kita yang pada waktu itu akan memandikan kita. Kata penulis, kemudian engkau akan dimandikan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kata penulis, kemudian engkau akan dimandikan, dicuci seluruh tubuh badan engkau dengan teliti dan rapi. Bau air kapur barus menyelubungi seluruh tubuh badan engkau dan ruang tempat engkau dimandikan. Pada waktu itu akan dicurahkan, akan digosok dengan kapur barus. Pada waktu itu sebagai persediaan sebelum dikafankan. Setelah selesai dimandikan, maka engkau dibawa pula ke suatu ruang untuk dikafankan. Selapis demi selapis kain putih dibalut pada seluruh tubuh badan engkau. Putih. Lalu ayah mertua saya sebelum meninggal dunia dekat setahun jugaan, lebih setahun. Dia memang suka pakai putih je. Dan pada waktu tu dia selalu sebut sebagai persediaan untuk dia mati. Dia pakai putih je. Dan saya pula selalu waktu tu pergi umrah sebelum Covid, dan kemudian lepas dah dibuka sempadan pun saya dapat pergi beberapa kali dah. Pada waktu itu dia selalu pesan untuk beli jubah putih. Dan itulah tanda yang mana sebenarnya dia dah bersedia untuk dikafankan. Maka pada waktu itu pakaian putih. Lalu sebab itu kalaulah waktu hidup ni digalakkan untuk pakai putih, pakai berwarna putih. Maka kita akan dikafankan selapis demi selapis.
kain dibalut pada seluruh badan engkau. Kemudian kapas pula akan diletakkan di rongga-rongga terbuka kita. Akan diletakkan kapas, diisi kapas di dalam mulut, di telinga dan pada rongga yang terbuka. Kemudian setelah selesai mandi dan dikafankan, lalu bila ada jenazah, maka benda yang paling nak buat adalah apa yang nak dibuat sebelum nak dimandikan. Sementara nak tunggu jenazah, maka ada beberapa benda yang perlu dibuat yang kita dah dengar dan baca sebahagiannya tadi. Kemudian mandi. Selepas mandi, kafan. Selepas kafan, solat. Selepas solat, ke bumi. Ini je 4 benda yang perlu dibuat pada jenazah. Dan itu je yang ahli waris, keluarga yang pada waktu itu perlu tahu untuk kita. Perlu tahu. Sekurang-kurangnya mandikan, betul tak? Apa yang harta kita ada, mereka dapat. Paling kurang sebagai balasan tersebut, mandikanlah kita untuk kali terakhir. Kafankan kita dan lain-lain. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata penulis, setelah selesai mandi akan dikafankan. Bila dah dikafankan, tibalah masanya untuk engkau disolatkan pula. Tibalah masa untuk solat. Harap-harap keluarga kita yang solatkan, bukan pada waktu itu orang lain. Dan mudah-mudahan kalaulah kita adalah orang yang baik waktu hidup, orang akan datang untuk solatkan kita. Bahkan kalaulah kita orang yang soleh, orang yang soleh akan datang untuk solatkan kita, mudah-mudahan insya-Allah. Engkau bayangkan sekiranya engkau seorang yang tidak pernah menunaikan solat ketika mana hidup di dunia, maka pada saat ini engkau akan disolatkan oleh orang ramai. Bayangkan kalau kita tak pernah solat waktu hidup, moga Allah pelihara dan jauhkan. Sekarang ini orang ramai nak solatkan kita. Kata penulis, betapa malunya perasaan ini jika engkau tidak pernah menunaikan solat walaupun sekali. Bayangkan betapa malunya perasaan tersebut. Seterusnya pada perenggan yang terakhir muka surat 123. Jika selama ini engkau solat di belakang imam, hari ini sebagai jenazah engkau disolatkan di hadapan imam pula. Bila dah mati, maka pada waktu itu kita akan diletakkan di hadapan imam. Engkau disolatkan dengan 4 kali takbir tanpa ada rukuk dan sujud. Selesai sahaja engkau disolatkan, semua sanak saudara, sahabat handai serta kaum muslimin akan bersiap untuk menghantar engkau ke tanah perkuburan. Maka itu sahaja 4 benda ketika mana ada jenazah yang perlu anak-anak kita, keluarga kita tahu. Mandikan, kafankan, solatkan, kebumikan. Itu je pada waktu itu. Kalaulah ketika mana kita dah tak ada, mereka boleh buat ke semua 4 ini, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka adalah anak yang tak akan lupakan kita. Tapi kalaulah ketika mana salah satu daripada 4 ini, anak-anak kita pun pada waktu itu tak nak buat, keluarga kita pun tak nak buat, maka sedih kita. Waktu jenazah kita belum masuk ke dalam bumi, mereka pada waktu itu tidak bersama dalam menguruskan kita. Maka bagaimana pula bila kita dah tak ada nanti? Adakah mereka akan lupa, langsung tidak ingat dengan doa dan lain-lain? Mudah-mudahan tidak begitu. Kita mendapat anak-anak yang soleh dan salihah insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Kita dah tiba pada jam 6.30. Mudah-mudahan adanya manfaat, adanya kebaikan daripada pertemuan ini. Kalaulah sahabat-sahabat rasa bermanfaat, bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita akan sambung muka surat 124 menceritakan tentang soalan-soalan yang akan ditanya kepada jenazah tersebut. Mudah-mudahan kita boleh menjawab ke semua soalan-soalan tersebut insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan yang lain. Amin ya rabbal alamin.